doktor dijangkiti di Hospital Teluk Intan kan, dan Hospital Teluk Intan pun sebelum ni kita tahu berdepan sedikit kesusahan lah kerana katanya understaff dan tak cukup testing dan sebagainya. Walaupun sebelum doktor dapat tahu doktor dijangkiti, sebelum tu pun going to work every day, masuki ke hospital, ke pejabat setiap hari, kemudian kena balik ke anak-anak mengetahui bahawa ada risiko terdedah kepada COVID-19 dan mungkin bawa balik virus tu kepada diorang. Bagaimana perasaan doktor balik rumah setiap hari? Sebelum saya kena tu, saya agak leka sikit lah. Saya agak leka pasal yalah, terleka kerana tidak ada kes yang dilaporkan. Jadi saya taklah mengambil langkah yang betul-betul ketat atau berjaga-jaga bila bertemu keluarga kan. Bila dah jadi perkara tu, sekarang post COVID ni saya memang yalah, kita tahu kita ada anak-anak kecil-kecil kan, dan kita tak mahu lagi kisah yang agak mengusar berulang balik. Saya telah ambil lebih langkah berjaga-jaga lah dengan saya tukar pakaian, pakai pakaian lain di hospital, balik kita mandi dan pakai pakaian lain, pakai rumah balik ke rumah, dan kita akan bersihkan diri dulu sebelum bertemu keluarga. Banyak rakan-rakan yang sampai mandi di pos kereta untuk sebelum balik, pasal dia lebih, yalah, kalau kita sebagai ketua ni, kita dah tengok kesan yang lepas kan. Jadi memang lebih berjaga-jaga lah untuk in the future ni lah. Ada rasa takut, ada rasa risau, especially start bila COVID-19 tu menular, kena berada di front line, di hospital, mungkin berdepan dengan pesakit yang positif COVID. Takut tak nak balik rumah setiap hari? Memang kita ada ketakutan tu. Bukan saja saya yang takut sebenarnya, ramai ahli keluarga saya pun takut. Semua mak ayah saya pun, yalah, hari keluarga dengan hari bapa ni kan. Bapa saya, mak saya risaukan anak dia kan. Takutkan saya lah. Tapi apa pilihan yang saya ada sebagai seorang pengamal perubatan, kerana kita terpaksa berdepan dengan semua ini demi menjaga kesihatan dan ialah kebajikan masyarakat sekitarnya, terutama di Teluk Intan ni lah. Jadi walaupun takut, kita terpaksa hadapi. Kita tidak ada pilihan. Bagi saya ni fardu ain, bagi saya bukan fardu kifayah bagi saya ni. Saya dah wajib bekerja kan. Jadi apa yang kita kena ambil, kita kena berjaga-jaga lah. Macam saya katakan, kita bila menghadapi risiko, caranya ialah kita elak risiko macam orang lain lah, stay at home. Tapi saya ni terpaksa keluar. Saya harus second way to manage the risk is to mitigate atau mengurangkan risiko pada saya dengan cara kita menjagalah apa yang patut kita jaga, dengan kita membersihkan diri, kita bertukar pakaian, kita jauhkan ni kan, bersentuhan, kita pakai topeng. Terpaksa. Jadi itulah langkah-langkah saya terpaksa ambil lah untuk mengurangkan risiko ni daripada merebak kepada ahli keluarga dan juga jiran tetangga saya lah. Tapi di sebalik semua usaha, despite your best efforts, doktor dijangkiti juga. Memang agak malang lah di situ kan, ditakdirkan begitu. Kemudian 5 anak juga didapati positif. Cuba gambarkan macam mana rasa bila dapat tahu result bahawa 5 anak tu pun didapati positif. Saya rasa semua orang kan gambarkan benda yang tak boleh digambarkan macam saya lah, kerana saya masa tu ialah orang pertama. Maksudnya saya kali pertama dijangkiti COVID. Bila kita dengar semua berita-berita yang menyeramkan, mengerikan dan menggerunkan yang kes-kes sebelum ini, pasti saya takut. Bila saya pula terkena, saya takut pasal kesihatan diri saya. Saya mungkin boleh sembuh, mungkin akan melarat, mungkin lebih teruk. Tapi yang lebih saya risaukan sebagai ketua keluarga ni, ialah ahli keluarga saya lah. Ahli keluarga saya, adakah saya akan terpisah dengan ahli keluarga saya? Atau adakah saya akan berjumpa lagi, kerana kita tahu kes ini harus dikuarantin kan? Adakah kita akan dapat bersama sekali sebagai keluarga? Memang fikiran saya berkecamuk peringkat awal ni, risau, takut, bercelaru. Tak tahu apa nak buat kan. Kita boleh minta nasihat, tapi kita tidak boleh minta bantuan orang lain untuk manage. Jadi saya sendiri atas diri saya lah, kepada Allah saya berserah. Memang saya banyak berdoa. Bila saya nak buat ujian kali kedua, kali pertama ujian kali kedua tu, memang saya minta, saya buat istikharah lah. Maksudnya kita berilah saya jalan terbaik lah, walaupun saya positif semua, pengakhiran ni adalah terbaik buat saya lah. Itulah saya buat, terpaksa saya buat. Memang saya bercelaru dan takut lah. Cuba doktor recall balik dari segi timeline-nya, daripada saat doktor didapati positif, ada gejala, kemudian didapati positif, kemudian testing pula kontak rapat anak-anak semua, didapati positif. Cuba macam walk us through balik timeline-nya macam mana? Yalah, saya bekerja di Jabatan Kecemasan di saat satu Malaysia masa tu telah ada gelombang kedua kes Seri Petaling kan. Jadi banyak orang dah risau. Kita masa tu hari-hari bermesyuarat
menyusun strategi untuk menghadapi kemungkinan wabak menular di kawasan saya lah. Di saat itu saya dapat demam bersama dengan seorang lagi rakan saya demam. Jadi bila saya demam, saya tak sangka lah pasal saya masih meneruskan aktiviti saya sebagai masyarakat dan juga sebagai pengamal perubatan. Saya kerja, saya mengajar, saya buat round merawat sakit, dan di rumah sebagai orang awam ni saya pergi masjid, saya pergi surau. Jadi orang masa tu, kamu demam ya? Dia cakap. Saya kata, yalah saya demam tapi kita tak ada kes lagi, mungkin tak kot. Jadi bila saya tengok, bila seorang demi seorang anak saya demam, saya rasa ini bukan denggi. Mulai memang boleh denggi, boleh dapat ramai kalau kena kan. Tapi bila kita tengok dia punya seorang demi seorang jatuh sakit, saya dah agak muskil. Tapi saya tidak boleh buat apa-apa. Pasal kita tidak ada kes lagi untuk saya saring untuk COVID. Dan bila saya buat ujian pertama, bila berlakunya atau munculnya satu kes yang pertama di Teluk Intan, dilaporkan di Teluk Intan. Jadi kami sebagai semua barisan hadapan ni terpaksa buat saringan. So peringkat itu 20 orang buat saringan yang pertama, 8 disahkan positif, saya negatif walaupun saya sakit. Dan yalah, lepas tu saya negatif tapi dalam keadaan saya tak sihat. Jadi masa itulah saya berkecamuk. Orang paksa saya buat ujian kedua. Pakar penyakit-penyakit yang konsultan saya di Ipoh kata, sila buat lagi sekali pasal dia kata tak logik kamu tak kena. Saya tak nak buat. Saya takutkan anak saya terpaksa disaring pasal setiap orang yang kontak positif harus disaring kontak rapat. Jadi saya berbelah bagi kerana ialah macam saya mention tadi kan, saya takut saya terpisah. Saya harapkan biarlah saya melalui 14 hari ini dengan saya duduk di rumah dan orang tak tahu saya sakit dan saya sembuh secara sendiri. Memang COVID dia macam itulah prosesnya, dia akan sembuh selepas 14 hari. Saya harap macam tu. Masa itulah saya buat solat tu untuk saya dapatkan panduan sikit. Walaupun solat tu tak semestinya dapat jawapan yang positif, tapi positif dalam sudut berbeza kan. Jadi, tapi keadaan saya memaksa saya membuatlah kerana ahli keluarga saya tengok saya makin parah, makin teruk. Keadaan saya memang tidak seperti orang normal lah. Saya terpaksa tidur duduk. Saya berpuluh-puluh waktu malam sakit dada macam orang nak dia akhir hayat masa tu kan. Jadi isteri saya dan saya minta saya buat ujian kali kedua. Jadi mungkin itulah doa saya. Tuhan bukakan hati saya buat ujian kali kedua. Saya positif dan automatik saya dah tak terfikirkan anak-anak saya terpaksa disaring kerana Jabat Kesihatan akan mengesan semua kontak rapat saya untuk disaring. Bila saya diambil ke Ipoh waktu maghrib pada hari Sabtu, sepanjang perjalanan masa tu MCO, boleh bayangkan jalan-jalan semua lengang. Saya tak pernah keluar pasal saya sakit seminggu. Isteri saya lah menjadi bapa masa tu untuk menguruskan rumah tangga bila saya sakit. Jadi saya dibawa daripada Teluk Intan ke Ipoh dalam 1 jam setengah di waktu maghrib di mana tidak ada orang di atas jalan raya. Bayangkan apa saya fikirkan pada dia di saat satu sahabat saya dah masuk ICU. Walaupun baru hari pertama, hari kedua dah masuk ICU, tampak ada masalah paru-paru. Bayangkanlah saya yang ada background lung problem, mungkin akan progres dengan lebih cepat. Jadi, saat sebelum saya dibawa tu, saya berkumpul sekeluarga. Sebagai ketua keluarga, saya harus menenangkan ahli keluarga saya untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku lah kan. Memang beremosi lah masa tu. Adakah ini kali terakhir kita tahu kita akan dipisahkan oleh COVID ini kan. Dan saya akan hilang control of my family bila saya diambil lah. So terpaksa dia orang diuruskan. So saya dibawa, saya fikir benda tu lah. Memang saya memikirkan kesihatan saya yang agak berat, tapi itu lebih beban pada saya lah untuk memikirkan ahli keluarga saya. Dan saya dibawa ke Ipoh, duduk semalam dan berdoa menunggu result ahli keluarga saya. Tapi ikhlas saya sekurang-kurang 2 dah positif. Pasal isteri saya agak berat dan anak sulung saya agak berat. Faham. Kita dilema perasaan. Ayah. Sebab dilema saya seorang ayah walaupun new dad kan. Dan boleh faham lah sedikit sebanyak apa yang doktor cakap kan. Dia pelik doa. Saya jadi kerdil walaupun saya seorang doktor. Saya jadi kerdil masa tu. Saya macam helpless. Tak boleh buat apa. Kita macam kita punya minda berlaga dengan emosi pada masa tu kan. Kemudian bila dah doktor positif dibawa ke Ipoh Bainon, Hospital Bainon lah. Ya. Kemudian ke semua ahli keluarga yang lain pun didapati positif lepas tu. Kemudian apa? Mereka dibawa ke ward yang sama dan boleh berduduk sama kan? Ya. Alhamdulillah saya ni memang adalah rakan-rakan. Saya ni memang under Jabatan Kesihatan Negeri Perak. So adalah peluang untuk kita negotiate untuk kita dapat bersama di dalam satu ward. Memang semua orang duduk ward yang sama, tidak ada pengasingan bilik di Ipoh kerana masa tu kes agak ramai. Jadi semua kita dijarakkan oleh katil-katil. Jadi saya mohon agar saya dapat
di 2 kubikel belakang tu untuk kami lah, sekeluarga. Dijarakkan oleh katil-katil Jadi macam selama mana 6 hari dan dipindahkan Teluk Intan yang lebih selesa lah tu tempat kami ya. Jadi kita lebih mudah berada di tempat sendiri. jadi macam mana agaknya hidup satu keluarga diteruskan sekeluarga dalam ward COVID? Cuba gambarkan macam mana sebab semua orang tak dapat bayangkan macam mana. Uh, Awal tu agak kita sakit awal-awal lah. Jadi kita tak sempat nak mikirkan benda tu. Saya dah mengalami kesan penyakit dan juga kesan ubat yang saya makan. Saya lawyer, saya tak boleh bau benda, saya tak boleh bau shampoo, tak boleh bau sabun. Jadi hidup kita dalam keadaan lawyer ni tahulah. Jadi kita tak ada mood. Tapi bila kita sekeluarga, saya risaulah anak saya tak boleh, dia nak minum air batu saja. Bila budak kecil 8 tahun dia tak boleh minum kopi hospital, orang dewasa pun tak sanggup nak minum. Jadilah saya fikir, lepas tu saya ambil positif lah benda-benda yang negatif kan. Inilah saat saya diuji kan, saya diberi peluang untuk muhasabah diri. Saya dapat bersama keluarga saya dapat balik berborak betul-betul seisi keluarga di mana tidak ada banyak gangguan luaran kan. Hari-hari bangun tidur dengan keluarga, maksudnya 14 hari solid dengan keluarga kan. Jadi inilah masa saya dapat kadang-kadang saya berborak, membetulkan baca-bacaan di orang dalam semayang kan. Jadi banyaklah positifnya. Jadi bila di hujung tu kita dah start sihat, kita nampak anak-anak semakin ceria kan. Walaupun kita sakit, dan masa itulah sedikit kisah kami ini terdedah dan dampaklah juga memotivasikan orang di luar sana. So saya memenuhi masa saya sekeluarga masa tu, cuba contribute sedikit lah untuk masyarakat dalam sudut yang berbeza. Walaupun kita anggap COVID ni satu benda yang serius kan, tak boleh diambil ringan, tapi sedikit keceriaan tu dapat contribute pada masyarakat di luar sana lah. Saya ingatlah masa tu memang saya dan keluarga busy jugalah masa tu melayan soalan-soalan daripada orang luar macam mana. Jadi berubah di situlah daripada seorang pesakit dan dah sembuh dan dapat sedikit menyumbang sedikit sumbang lah pada orang yang telah merawat kita dan juga orang yang di luar sana yang mungkin terkesan dengan wabak COVID ni. Anak-anak doktor ada sebarang komplikasi sepanjang proses dalam hospital tu? Alhamdulillah. Mereka tidak ada komplikasi yang teruk kecuali isteri yang tu telah dia ada demam dan hilang selera yang dapat panjang. Isteri dengan anak saya yang tu. Ya, alhamdulillah. Tak teruk lah. Jadi saya tak mengisaukan sangat saya. Sekejap, dia macam hang. Okey, dah okey. Tadi macam hang sekejap. Doktor, anak-anak yang 5 orang tu range umur dia daripada berapa tahun ke berapa tahun, doktor? Yang kecil 8 tahun, lelaki. Yang lain semua perempuan, daripada 8, yang besar sekali 17 tahun. Tu memang beza dalam 2 tahun lah. 8, 11, 15, 8, 11, 13, 15 dan 17. Doktor ada dalam kedudukan yang agak unik, perspektif agak unik sebab you adalah seorang doktor. Tapi you kena COVID dan lihat keluarga juga kena COVID. Ya, selalunya kita berharap pada doktor. So orang tanya doktor berharap pada siapa? Jadi bila tengok anak-anak you semua dijangkiti COVID sebelum masuk ward, kemudian test positif, kemudian masuk dalam ward, sebagai seorang doktor ada tak macam you keinginan untuk cuba buat apa sedaya yang you boleh untuk memulihkan anak-anak sendiri? Ataupun adakah ketika itu you rasa helpless? Saya seorang doktor pun saya tak boleh buat apa-apa untuk menyembuhkan anak saya dan saya perlu tunggu dan lihat saja. Tapi sebenarnya saya amat bangga dengan KKM, terutama Hospital Ipoh Teluk Intan. Memang ialah kerajaan sendiri kan. Tuku semua saja. Jadi bila kita dapat nampak dan kita rasa jaminan daripada kerajaan KKM tu sendiri, Hospital Ipoh, saya rasa saya selamat berada. Kalau kita tengok kita di mata dunia adalah antara yang terbaik menangani COVID, sedikit sebanyak memberikan saya harapan. Walaupun memang kita helpless untuk menyelamat, tapi saya buat apa yang termampu untuk saya keluarga. Kerana kalau tuan perasan di COVID ni tak banyak staf duduk dalam. Jadi kita jaga kita di dalam ward. Biasanya kita akan pantau diri kita dan kita akan maklum. Memang tidak ada staf yang akan duduk 24 jam di dalam ward. Jadi memang semua pesakit COVID itu harus menjaga diri sendiri dan memaklumkan jika ada seorang. Jadi saya sebagai pengamal perubatan, semua orang yang masa tu daripada staf dihantar balik ke Teluk Intan. Kerana dia assume kita akan menjaga diri kita dan juga menjaga kita punya keluarga dan memaklumkan kepada pasal kita daripada medical background. So memang di Teluk Intan saya ambil tekanan darah, suhu daripada keluarga saya setiap pagi, setiap 3 kali sehari saya akan tanyakan ada simptom baru tidak dan kita akan laporkan kepada pegawai yang bertugas di luar sana lah. Dan dia akan masuk dalam sekali atau 2 kali sehari untuk betul-betul review lah. Jadi memang kita risau, itu helpless, tapi kita kagum dengan kehebatan
kerajaan kita KKM menangani COVID-nya di luar dan juga di dalam hospital. Kita tengok jumlah yang kita discharge dan dirawat memang dah lebih 80%, 90%. So sedikit sebanyak memberi kekuatan saya yakin dengan izin Allah KKM mampu untuk menjaga kita lah. Akhir sekali doktor, mungkin pesanan untuk bapa-bapa di luar sana yang mungkin ada lagi sekarang ni anak mereka dijangkiti COVID-19, sama ada anak tu anak kecil ataupun anak tu dah dewasa ke remaja ke kan, sedang di wardkan ke contoh COVID-19, apa pesanan kepada bapa-bapa yang sebegitu? Yalah, pesanan kita lah, satu, kita kena terima hakikat. Biasalah bila kita terdapat ahli keluarga yang terkena ni, kita akan cuba menafikan lah. So terima hakikat itu kan. Macam saya katakan, risiko pertama kita elak, kedua kita kurang, yang ketiga kalau terkena kita terpaksa terima hakikat itu. Jadi bila kita terpaksa terima hakikat itu, kita di jalan yang tepat sekarang, di mana kita telah, mungkin anak-anak tu telah dapat perawatan di hospital. Yalah, selain kita berdoa kepada Allah SWT, kita haruskan berikan keyakinan sepenuhnya kepada barisan pegawai-pegawai kita di hospital untuk merawatkan, insya-Allah kan, walaupun ada persentage yang akan merebak ke tempat yang ke stage yang lebih teruk. Jadi kuatkan semangat dan sentiasa berdoa di luar sana lah, yang jika ada ahli keluarga atau anak-anak, kita tengok ada anak yang kecil masa saya masuk tu, anak dia 11 bulan, satu doktor dekat ni, anak dia 11 bulan dan satu orang tu 6 bulan berada di ward ni semua. Memang dugaan itu lebih berat, walaupun saya ni 5 orang taklah seberat yang mereka lah saya rasa. So itulah harapan dan doa saya pada semua ibu bapa yang jika ada ahli keluarga terkena jangkitan COVID-19. Okey, terima kasih banyak doktor. Happy Father's Day kepada you. Salam anak-anak semua. Salam kat live. Bro dah boleh stop recording. Okey. Okey, nanti saya akan, banyak benda yang kita boleh ambil tu memang best Onok. Nanti 7.45 kita akan potonglah this one. Kemudian actually lepas main cerita you ni, kita akan actually pergi cross live kepada frontliner fathers dekat HUKM. So cantik lah kan. So nanti maybe boleh tengok lah. Terima kasih banyak. InsyaAllah nanti saya datang ikut. Kalau ada klip, dia ada klip ke? Ada 7.45 lagi surau. Si AK kena ambil suhu. Ada, tapi kalau 7.45 tu kita letak klip dekat web, dia akan maybe 1 hour later ke apa, tapi dia saya akan minta tim buatkan. Saya akan WhatsApp kepada doktor, tak ada masalah. Okey, insya-Allah. Terima kasih ya. Kita jumpa insya-Allah. Nanti malam this year kita ajak, okey? Boleh? Okey. Terima kasih pada peluang diberi. Selamat Father's Day. Dah Father's Day ni? Belum lagi ya? Dah, saya. Saya ada anak 2 orang kecil lah, tapi baru 4 tahun kan. 4 tahun dengan setahun. Alhamdulillah. 2 perempuan macam you banyak. They say you too tired, so but I think that I